Okey, bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والمرض ومن فيروس كورونا ومن سيء الأسقام اللهم اكشف عنا البلاء والوباء غيرك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وعذاب الآخرة Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada malam ini bersama dengan saya Farhan Fadil di ISMA Sumanjaya. Pada malam ini kita nak cuba berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar sekalian tentang persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan Al-Karim ataupun Ramadan Al-Mubarak. Sementara kita menunggu yang lain masuk ataupun join kita punya sesi majlis ilmu kita pada malam ini, suka saya bawa beberapa perkara penting lah dalam kita menghadapi isu terkini, isu COVID-19 ini. Yang kita lihat COVID-19 ini merupakan satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak sangka sebenarnya kan. Kita melihat bagaimana makhluk Allah Ta'ala ini yang Allah jadikan yang tidak kelihatan, tak nampak, yang pada asalnya bermula dekat satu tempat, satu negeri yang terletak di China, iaitu Wuhan, yang pada asalnya satu wabak virus yang orang kata epidemik, hanya melibatkan ataupun hanya terdapat pada negeri China saja ataupun negara China saja. Tapi dalam masa yang singkat akhirnya merebak kan, menjadi satu wabak yang pandemik yang menyeluruh sampailah dapat ataupun sampai masuk ke negara kita, negara Malaysia ini, tanah air kita yang tercinta ini. Dan ini merupakan ujian Allah Ta'ala untuk sama-sama kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran, mengambil ifadah daripada peristiwa atau yang berlaku sekarang ini. Saya update terkini sikitlah tentang perkembangan 19 ini. Ini kita lihat sehingga hari ini dah melibatkan hampir 200 buah negara, ataupun secara tepatnya 186 buah negara yang terlibat dalam penularan COVID-19 ini. Daripada 186 buah negara ini, kita lihat kes yang ada serata dunia, termasuk dari Malaysia ini, ada berjumlah 1.8 juta. Bukan sedikit, ramai ataupun banyak kan orang yang terlibat dalam kes COVID-19 ini, 1.8 juta. Dan angka kematian yang saya sempat saya catatkan pada lebih kurang 114,000 orang. Dan alhamdulillah setakat ni yang kes yang sembuh ada 200,000, itu sebanyak 22% lah daripada keseluruhan kes yang ada. Dan ini merupakan sedikit statistik lah, angka-angka yang sebenarnya menggambarkan betapa bahayanya, betapa seriusnya masalah yang melanda kita semua dalam isu COVID-19 ini. Dan sekarang ini pun kita dah masuk fasa yang malam terakhir lah kita dalam fasa PKP yang kedua ini. Kalau tuan-tuan, perempuan ingat lagi, kita bermula pada 18 Mac yang lepas, fasa yang pertama, kemudian masuk yang kedua sampai hari ini last, dan esok ataupun tengah malam ini masuk dalam fasa yang ketiga. Fasa ketiga PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ada juga tempat yang dah masuk ke satu level yang lain, iaitu PKPD. Maknanya apa? Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan ada juga yang saya dengar, ada tempat-tempat yang dah mula nak buat ataupun dah mula dengar desa-desus nak buat PKPD K.
Kan? Makna apa? Perintah kawalan pergerakan diperketatkan khas. Makna lebih orang kata apa, lebih syadid. Dan itu di antara benda yang berlaku sekarang inilah. Dan esok akan bermulanya fasa yang ketiga. Sampailah 28 hari bulan April. Maknanya kita sempat merasai 5 hari Ramadan dalam tempoh PKP. Dan tak dinafikan setakat maklumat yang diterima, perbincangan pihak-pihak yang pakar, pihak-pihak di autoriti dan sebagainya, adalah bunyi-bunyi bahawa kita akan melanjutkan lagi lah PKP ni kepada fasa yang keempat dan hingga fasa yang kelima. Katakan sampai akhir bulan Mei dan sebagainya. Itu keadaan semasa. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita sebagai penduduk Malaysia ni, kita kena ambil ibrah, kita kena ambil pengajaran dan juga lihat sejauh manakah kita dapat manfaatkan waktu PKP ni dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita kan. Kalau sampai 28 April ni, maknanya genap 42 hari. 42 hari kita berada dalam tempoh PKP. Suka saya bawa pada permulaan ini, kita lihat sedikit bagaimana kita merasa PKP ni dalam tempoh 3 minggu, 4 minggu ataupun sampai hujung bulan ni 28 hari bulan, kita masuk dalam 4 minggu PKP kan. Tapi sedar tak sedar saya nak bawa, sebab apa saya dekat dengan Palestin ini, dalam aman Palestin. Dan saya nak bawa tuan-tuan perempuan sekalian, sidang pendengar sekalian, kita melihat bagaimana saudara kita yang berada di Palestin, satu negara yang terjajah, satu negara yang berada dalam satu situasi sangat getir. Dalam keadaan mereka yang kritikal itu juga, COVID ini juga hinggap ataupun masuk dalam tempat mereka. Saya khususkan pada malam ini kita cerita sikit tentang Gaza. Gaza ini dikatakan lebih kecil. Kalau Malaysia ni negeri paling kecil mungkin Perlis. Kalau saya lah Perlis. Tapi Gaza ini lebih kecil daripada Perlis dan jumlah penduduknya seramai lebih kurang 2 juta orang. 2 juta orang. Kita lihat situasi yang menjajah mereka ni kan, cengkaman Zionis Israel, tetapi dalam masa yang sama juga virus pandemik ni masuk ke tempat mereka kan, masuk ke Gaza kan. Setakat ini dicatatkan, saya catatkan pada pagi tadi, maknanya kes yang berlaku di Gaza ni ada sebanyak 13 kes lah. 13 kes, 9 kes sedang, maknanya dah pulih, 9 kes dah pulih. Maka bakinya masih dalam proses untuk pemantauan. Jadi kita lihat Jadi Gaza ni, kita boleh cerita Gaza ni merupakan PKP yang paling besar dalam sejarah umat Islam yang melanda negara Palestin. Kalau kita ambil tempoh bermulanya cengkaman Zionis Israel ke atas Palestin ini, maknanya dah masuk tahun ke-12 ataupun lebih 12 tahun. Lebih 12 tahun Palestin ini ataupun negeri Gaza ini berada di bawah Zionis Israel. Dari segi lautannya dan juga ruang udaranya kan, lebih 12 tahun. Maknanya apa? Kalau kita ambil daripada bermulanya bila mana Hamas memenangi pilihan raya pada bulan Jun 2007 sampai ke di situlah bermulanya titik di mana Israel mula mencengkam mereka, mula betul-betul memegang mereka besar kat dunia, ialah di Gaza Palestin. Tu kalau tengok ikut tahun. Kalau kita pecah ikut bulan, maknanya dah lebih 163 bulan Gaza berada dalam kepungan La'natullah alaihim. Kan? Ini kesengsaraan yang mereka rasa yang semestinya kita juga merasai ataupun merasalah kan, merasa keperitan yang mereka rasa dekat bumi Gaza Palestin. Di samping itu juga kalau kita ada PKP, ada PKPD di Gaza Palestin ini, saya nak kongsikan sedikit sirah dalam sejarah apa yang berlaku. Kita boleh sebut sebagai TDT. Saya sebut sendirilah kan, saya pandai buat. Nanya tuan-tuan sekalian, kita sebut TDT. Ini peristiwa yang berlaku pada perang Asfi Makul. Dalam sejarah peperangan di Gaza Palestin ini, di mana Israel menyerang bumi Gaza Palestin ada beberapa kali yang besar. Yang pertama tahun 2008 yang disebut sebagai Harbul Furqan. Kemudian pada tahun 2012 berlaku perang juga yang dinamakan Hijratul min Sijil.
Kemudian pada tahun 2014, iaitulah tahun yang terakhir setakat ini, serangan yang besar yang melanda umat Islam dekat bumi Gaza Palestin yang dinamakan sebagai Asfi Makul ataupun perang Asfi Makul. Asfi Makul ni dinamakan sebagai apa? Dedaun yang makan ulat. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Maknanya nak menggambarkan ni mana tentera Hamas ataupun Al-Qassam sendiri yang menamakan peperangan ini sebagai peperangan Asfi Makul. Kan diambil daripada kisah Al-Fil, kisah gajah, kisah bagaimana tentera Abrahah ingin nak menghancurkan Kaabah dan juga kota Mekah. Tapi digagalkan dengan apa? Digagalkan dengan burung-burung yang bawa batu-batu yang daripada api neraka. Akhirnya sampai ke orang-orang ataupun tentera Abrahah dan lubang badan mereka diumpamakan seperti dedaun yang makan ulat. Itu yang digambarkan, diambil contoh nama tersebutlah Asfi Makul. Dalam perang tersebut kita lihat itulah peperangan yang paling besar yang melanda umat Islam dekat Gaza Palestin. Yang saya baca dan kita lihat sendiri, tempoh peperangan tersebut menjangkau lebih daripada 51 hari. Dia masuk dalam bulan Ramadan dan juga masuk bulan Syawal. Kan? Itu perang terakhir, perang yang pada tahun 2014 yang lepas lah. Dan telah mengorbankan lebih daripada 2,000 orang. Lebih 2,000 orang. Dan yang cedera pula ada lebih kurang 11,000 orang. Sangat ramai. Dan dikatakan masa tu bumi Gaza ini lebih kurang 70% kawasan ini telah hancur akibat serangan musuh daripada daratan dan juga udara, serangan Israel. Dan kisah menarik yang berlaku dalam perang Asfi Makul ini ialah kisah yang saya sebutkan sebagai TDT ataupun terperangkap dan terowong. Kan? Kisah bagaimana tentera Al-Qassam ada seramai 27 orang, ada dikatakan 29 orang yang berperang dengan Israel. Mereka tentera elit yang berperang masuk melalui terowong. Kan? Maknanya mereka perang lawan Israel, masuk terowong, tembus tempat Israel, serang dan akhirnya membunuh orang Israel dan masuk balik ke tempat mereka. Tapi ditakdirkan pada ketika itu terowong tersebut berada dekat Khan Yunis. Cerita ni dicerita balik oleh tentera Al-Qassam yang terselamat kan. Apa yang berlaku? Mereka berperang dan akhirnya ada jet pejuang Israel jet F-16 maknanya dia melancarkan roket dan juga bom, akhirnya meletupkan tempat dan akhirnya mereka terperangkap dalam terowong tersebut selama tempoh 3 minggu 3 minggu ataupun orang kata 21 hari. Bukan sekejap kita mungkin terperangkap ataupun PKP dalam rumah. Dalam masa yang sama kita boleh solat berjemaah, kita dapat makan sama, dapat juga keluar kadang-kadang beli makanan dan sebagainya. Tapi dalam tempoh TDT ni, terperangkap dalam terowong ni, mereka ni terperangkap dalam tempoh 3 minggu dalam keadaan yang sangat dhaif. Kan? 25 meter ke bawah tanah terowong tersebut kan. Dan sepanjang apa yang berlaku, mereka hanya minum air. Sehari minum satu gelas, separuh gelas air kecil tu. Dan juga dibekalkan dengan sebiji tamar, sebiji kurma. Kan? Separuh untuk digunakan atau dimakan ketika sahur, separuh lagi dimakan ketika berbuka. Dan itulah mereka survive dalam tempoh 3 minggu dalam terowong tersebut. Tadi apa yang berlaku ialah kita cerita tentang bumi Gaza Palestin yang mereka terperangkap dalam terowong tersebut selama tempoh 3 minggu. Satu tempoh yang sangat lama, bukan sekejap tapi 3 minggu dalam keadaan yang terpaksa makan kurma saja, minum air yang terhad dan sebagainya. Itu keadaan mereka. Maknanya saya nak bawa pada malam ini, kita sepatutnya rasa bersyukurlah. Bersyukur dengan apa yang ada dalam keadaan yang mungkin tertekan sedikit, tetapi kita masih ada ruang dan peluang untuk kita buat yang terbaik lah dalam kita menghadapi PKP ini. Jadi insyaAllah pada malam ini kita dah masuk ke 14. Esok dah 15 April. Maknanya kita dah tinggal 9 hari saja lagi untuk kita menghadapi ataupun kita bertemu bulan Ramadan.
Dan kita mengharapkanlah insya-Allah kita doa banyak supaya Taala sentiasa memanjangkan umur kita, kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini kan, pada kali ini. Dan kita tak nak berlalunya Ramadan ini tanpa kita dapat apa-apa input ataupun apa-apa yang baik kan. Tak naklah Ramadan kali ini lebih teruk daripada yang lepas. Daripada tahun lepas. Kita nak supaya Ramadan ini dalam tempoh PKP pun kita dapat laksanakan Ramadan dengan sebaik mungkin lah. Ya. Jadi insyaAllah pada malam ini saya kongsikan seperti mana saya janjikan pada sesi pada siaran yang lepas. Ya. Kongsikan ada 3 benda lah. 3 benda yang nak kongsikan pada malam ini yang menjadi amalan kita atau persediaan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Kalaulah 3 benda ini kita tak laksanakan, tak buat ketika Ramadan ini, maka sesungguhnya kita akan jadi orang yang sangat rugi, yang sangat-sangat terlepas daripada sebarang kelebihan fadilat yang ada pada bulan Ramadan ini. Jadi itu apa yang boleh kongsikan pada permulaan ini insya-Allah. Jadi boleh pakat-pakat sharekan video ini, FB Live ini. Mudah-mudahan kawasan kejiranan kita, rakan-rakan Facebook lain dapat sertai sekali lah dalam kita punya perkongsian pada malam ini. Jadi insyaAllah yang pertamanya, sebelum kita masuk dalam 3 poin penting ini, 3 poin penting, tapi poin ini saya akan syarah lebih banyak lagi lah. Kita dah masuk, dah hampir 20 minit kita bersiaran pada malam ini. Yang pertamanya, persediaan kita sebelum Ramadan, ataupun persediaan kita ketika sekarang ini sampailah kita nak masuk bulan Ramadan yang akan datang lah. Tak banyak, saya tak nak cerita banyak-banyak supaya kita dapat ambil yang sedikit, tapi kita praktikkan, kita buat di rumah kita lah insyaAllah. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, pertamanya kita cuba dalam rumah yang kita ada tu, tak kisahlah rumah kita, rumah teres ke, banglo ke, rumah flat ke, rumah apartment ke, kita cuba peruntukkan dalam ruang rumah yang kita ada tu, kita peruntukkan tempat khas untuk kita beribadat. Bukan nak kata tempat ibadat lain tak boleh, tapi kita cuba peruntukkan kan, tempat yang sesuai untuk kita solat berjemaah dengan ahli keluarga kita, tempat yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita beruzlah dan sebagainya. Kita khususkan, kita cari dalam ruang rumah kita ada tu, kita khususkan satu ruang khas untuk kita beribadat kan, yang sesuai dari segi pencahayaannya, yang sesuai dari segi pengudaraannya, supaya kita dapat khusyuk dan menghayati ibadat yang kita laksanakan. Ini penting sebab apa, bila mana tempat yang tak sesuai, tak apa-apa okey, bila kita baca Quran pun kita senang ngantuk kan, pencahayaan tak bagus dan sebagainya, ataupun kita baca Quran pun kita rasa cepat boring dan sebagainya. Jadi itu di antara benda persediaan kita lah untuk kita menghadapi Ramadan. Yang keduanya, berkenaan dengan kaitan Quran, cuba tuan-tuan perempuan sekalian kita khususkanlah ini contoh adalah buku. Maknanya kita khususkan ketika Ramadan nanti satu Quran khas, satu Quran khas yang untuk kita baca, untuk kita hafal sepanjang bulan Ramadan nanti. Satu Quran tak boleh tukar. Maknanya kalau kita kerap tukar, kita akan hilang mood dia, kita akan hilang dia punya zuk membaca Al-Quran tu. Jadi kita khususkan satu Quran ni untuk kita baca sepanjang bulan Ramadan ini. Yang sesuai lah, yang besarnya bila baca tu nampak tulisannya, tak perlu kita pakai kantar ke dan sebagainya. So ambil Quran yang ada kat rumah tu, yang mungkin dah berusang, mungkin dah berhabuk, kita ambil Quran tersebut, kita bersih-bersihkan dan kita jadikanlah sebagai untuk bacaan kita lah, untuk tilawah kita sepanjang bulan Ramadan nanti. Okey, itu 2 benda je. Jadi insyaAllah pada malam ini kita kongsikan yang pertamanya, saya nak sentuh tentang tentang solat. Tentang solat. Saya suka ambil kesempatan pada kali ini kita nak bawa 3 benda je. Kalau sempat lah dalam masa yang terhad ni. Yang pertama tentang solat. Yang keduanya kita nak bawa tuan-tuan sekalian tentang Al-Quran. Yang ketiganya tentang sedekah. 3 benda ni dulu. Mungkin sesi akan datang saya kongsikanlah tentang tentang juadah berbuka, tentang bagaimana kita mentarbiah anak-anak, dan juga tentang tentang kejiranan. Itu kalau ada peluang dan ruang pada sesi akan datang nanti insya-Allah. Jadi tentang solat solat ni merupakan satu benda yang sangat penting. Maknanya kita nak jadikan peluang Ramadan yang datang ini sebagai tempat ataupun tempoh untuk kita memperbaiki kualiti solat kita.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Sesungguhnya solat ini dapat mencegah daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar. Kan? Itulah maqasid, itulah intipati daripada solat yang kita kerjakan, solat yang kita tunaikan. Kan? Andai katalah kan, solat-solat yang kita buat walaupun tak pernah tinggal sehari semalam solat fardu, solat sunatnya lagi, tetapi kita masih membuat dosa-dosa, kan, masih membuat dosa-dosa, masih mengulangi perkara yang sama, tak boleh tidak, tuan-tuan sekalian, kita ambil masa, kita tengok balik bagaimanakah tahap kualiti solat yang kita kerjakan, kan. Adakah betul-betul khusyuk, kita tadabbur dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak daripada solat yang kita kerjakan. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kan, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kan, Nabi sebut apa? Barang siapa yang mendirikan Ramadan, kan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, ada yang tafsirkan barang siapa yang mendirikan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan dan juga mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama min dhanbih, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Kan, ini antara kelebihan, antara benda yang kita nak kejar daripada sebulan bulan Ramadan ini. Maknanya diampunkan dosa yang telah kita lakukan. Sama ada dosa yang kita buat secara sengaja, tak sengaja, dosa yang kita buat melalui mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, jari jemari kita yang tight, benda-benda yang melalaikan dan sebagainya. Kita mengharapkan Ramadan ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita telah buat sepanjang hidup kita ini. Tentang solat ini saya nak pecahkan kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama solat fardu, yang keduanya solat rawatib, dan yang ketiganya ialah solat nawafil. Solat nawafil. 3 benda je. Kalau tuan-tuan perempuan ada buku catatan, ada kertas dan sebagainya, boleh ambil masa, ambil kejap, ambil kejap buku, kertas catatan dan sebagainya, ambil dan kita cubalah tuliskan apa-apa input yang boleh kita amalkan dalam tempoh PKP ni, untuk persediaan kita bulan Ramadan. Jadi tentang solat ada 3 bahagian. Yang pertama solat fardu, yang keduanya solat rawatib, yang ketiganya tentang solat nawafil. Jadi yang pertamanya solat fardu. Saya nak bawa tuan-tuan perempuan sekalian melihat kalau sebelum ini mungkin bagi masa sikit, dekat terbang lalu. Okey, semua okey? Boleh dengar InsyaAllah. Okey, yang pertama tentang solat fardu. Solat fardu. So kita ambil masa pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita cuba perbaiki 3 aspek dalam solat fardu kita. 3 aspek dalam solat fardu kita. Yang pertamanya kita solat awal waktu. Solat awal waktu. Okey, minta maaf tadi ada gangguan sikit. Okey, boleh. Okey, insyaAllah. Pertama solat fardu. Yang kita perbaiki, kita solat awal waktu. Kita ambil kesempatan ini, kita solat awal waktu. Sekarang tak terikat dengan mana-mana, kita duduk rumah je, kan. Pastikan kita ada jadual solat harian kita, kan, dan kita alert jadual tersebut, dan kita solat awal waktu, kan. Dan minta anak-anak kita ni, isteri kita juga anak-anak kita ni bersedia awal. Kalau boleh 10 minit sebelum waktu masuk, kita dah bersedia dah, kan, dengan pakaian yang sesuai, dah ambil duduk, dah bentang sejadah sebagainya, kita solat kat tempat. Kita dah prepare dah. Ajak anak-anak kita, kan. Masuk je waktu nanti, kan, kalau anak-anak kita yang dah besar tu, yang dah boleh azan dan sebagainya, kita kalau anak ramai, kita boleh gila-gilakan lah. Maknanya kita gila-gilakan mereka ni untuk azan, kan. Mungkin alung azan dulu, lepas tu angah dan sebagainya lah. Maknanya kita aturkan peluang untuk mereka melaungkan azan dalam keadaan ataupun dalam suara yang perlahan sikit lah, jangan menjerit kuat sangat, kan. Habis nanti jiran sebelah dengar. Jadi kita azan, maknanya kita bersedia awal. Anak kita azan dan kita bersedia awal, kita solat pada awal waktu. Yang keduanya kita solat berjemaah. Tadi pahala solat jemaah 7 kali ganda, kan. Dan sangat-sangat rugi kita solat seorang-seorang.
takkan dapat pahala seperti itu. Yang ketiganya, kita cuba faham, tadabbur apa yang kita baca ni. Apa yang kita baca, kita ungkapkan, kita baca dalam solat kita ni, kita cuba hayati, cuba fahami. Al-Fatihahnya, zikir dan sebagainya, selawat dan sebagainya, cuba kita fahamkan, ambil masa sikit, baca balik dan internet sebagainya untuk kita faham. Sebab apa? Nak khusyuk yang solat ni, tak boleh tidak, kita kena faham apa yang kita ungkapkan dalam solat kita lah. Itu tentang solat fardu. Dan solat fardu. Yang kedua, yang kita masuk dalam solat rawatib. Solat rawatib ni ialah solat qabliyah dan juga ba'diyah. Solat yang dikerjakan sebelum ataupun selepas solat fardu ni. Jadi peranan solat rawatib ni ialah untuk nak melengkapkan ataupun nak mengisi kekurangan dalam solat fardu yang kita laksanakan. Mungkin ketika solat fardu kita, sama ada subuh ke zuhur, asar, maghrib, isyak, yang tak khusyuk, yang tak tadabbur ayat dan sebagainya, kita lalai sebagainya. So tujuan solat rawatib ni nak menampung kekurangan solat fardu yang kita kerjakan. Jadi kita ambil ada yang saya tak nak bahaskan pada malam ini, ada yang solat sunat rawatib muakkad ataupun yang ghairu muakkad dan sebagainya. Tapi saya nak bawa pada malam ini solat sunat rawatib secara ringkasnya kita boleh simpulkan ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan juga 2 rakaat selepas waktu isyak, selepas solat fardu isyak. Itulah 12 rakaat solat sunat rawatib. Dan pahala yang sangat banyak di samping menampung kekurangan kita solat tu, kekurangan solat fardu yang kita kerjakan. Ada juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat kerana Allah Taala dalam suatu hari 12 rakaat sebagai tatawwu' ataupun sunat ataupun sukarela dan bukan fardu, melainkan Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Pahala ni apa? Allah akan bangunkan sebuah rumah, sebuah mahligai baginya, bagi siapa yang mengerjakan solat sunat rawatib ketika seharian ni lah, maknanya 12 rakaat solat sunat rawatib. Tadi ingat balik solat sunat rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan juga 2 rakaat selepas waktu isyak, selepas solat isyak. Itulah 12 rakaat untuk solat sunat rawatib selepas dan juga sebelum solat fardu. Maknanya kita biasakan kalau boleh dalam seharian tu tak tinggal langsung solat sunat rawatib. Yang ketiganya, kita masuk dalam solat sunat solat sunat nawafil ataupun solat sunat yang lain Cumanya saya nak tekankan pada malam ini ada beberapa solat yang boleh kita laksanakan. Yang pertamanya solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis hadis riwayat Muslim. Nabi sebut apa? Afdhalus solati ba'da solatil maktubati as-solatu fi jawfil lail. Solat yang paling afdal, yang paling baik selepas solat yang wajib ini ialah solat di pertengahan malam. Solat di tengah-tengah malam, maknanya qiyamul lail. Solat sunat tahajud. Itulah solat yang terbaik selepas solat fardu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di samping kita bangun bangun awal sebelum subuh untuk sahur, Nabi sebut apa? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada sahur tersebut ada keberkatan. Jadi kita bangun awal sedikit, bangun awal sedikit, paling tidak kita solat tahajud 2 rakaat, ditutup dengan solat 3 rakaat. Solat witir ni solat penutup, solat penutup bagi qiyamul lail. Afdalnya kita buat sebagai penutup lah. Kalau ada juga yang ulama bahaskan, boleh juga dikerjakan sebelum kita tidur. Maknanya selepas solat isyak, solat sunat ba'da isyak, kita solat tarawih dan kita sudahi dengan solat sunat witir. Boleh juga, tak ada masalah. Tak ada masalah antara dua tu lah. Solat sunat witir. Barulah kita sahur. Sahur ni pun disunatkan untuk kita lambatkan, kita takhirkan. Kita takhirkan sebelum waktu subuh. Okey. Kemudian masuk waktu pukul 9, pukul 10, pukul 11 nanti boleh kita solat sunat duha. Solat sunat duha 2 rakaat. Solat sunat duha 2 rakaat. Kemudian macam biasalah solat sunat nawafil rawatib tadi
kemudian kita solat sunat tarawih malam. Solat tarawih malam paling tidak tuan-tuan sekalian kita kerjakanlah paling tidak kat rumah masing 8 rakaat berjemaah bersama dengan ahli keluarga. Dan tahniah kepada semua ketua keluarga. Tahniah kepada semua ketua keluarga. Kalau sebelum ni mungkin kita solat dekat masjid, solat kat surau, kita menjadi makmum. Betul makmum. Tapi pada tempoh PKP ni secara automatik semua ketua keluarga akan menjadi imam. Akan menjadi imam, akan imamkan solat berjemaah dekat rumah masing-masing. Jadi kita gila-gila lah kalau ada anak yang dah boleh jadi imam. So bergila lah di antara ayah dan juga anak-anak lelaki ni untuk menjadi imam solat sunat tarawih 8 rakaat. Buat simple lah, tak perlu baca banyak ataupun panjang, nak baca pendek pun tak kisah. Tapi seeloknya kita cubalah ulang balik hafazan kita dan hafalan kita. Takkanlah kita sebagai ketua keluarga nak solat solat tarawih setiap malam diulang-ulang 3 bulan ataupun juz 30 ketua keluarga. Jadi apa yang kita buat, cubalah kita hafal lagi dari juz 30, juz 29, 28 dan sebagainya, dan kita baca dalam bacaan solat tarawih kita solat sunat tarawih kita. Jadi insya-Allah itu di antara benda dan peluang yang boleh kita buat pastikan tak tinggal solat sunat tarawih berjemaah sebanyak 8 rakaat lah paling minimum. Nak buat 20 pun 20, terpulang kepada kemampuan masing-masing lah. Jadi kita isi waktu kita dengan sebaik mungkin, sebaik mungkin. Kalau yang tak hafal pun tak masalah, kita buka Quran kat depan yang besar tu untuk kita baca supaya nampak lah kita nampak kat depan tu, kita baca ketika solat sunat tarawih nanti. Itu 3 benda solat fardu di awal berjemaah dan kita hayati khusyuk. Kemudian kita ada solat sunat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan juga 2 rakaat selepas isyak. Solat sunat rawatib. Kemudian masuk pula solat sunat nawafil. Kalau kita kira tadi lebih kurang 19 rakaat lah, termasuk witir, lebih kurang 19 rakaat. Kita kerjakan solat sunat nawafil. Jadi itu di antara benda yang boleh kita kerja. Mudah-mudahan lagi banyak kita solat ini mendekatkan kita dengan Al-Khaliq, pencipta kita. Pencipta kita. Masa saya kecil-kecil dulu teringatlah orang-orang cakap nak kontak ataupun nak hubungi Allah Ta'ala ni, kita ingat dia 24434 24434 sampai sekarang ingat maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lagi banyak kita berhubung dengan Ta'ala, lagi banyak kita dekat dengan Ta'ala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ni ada 2 je yang saya rasa solat ibadah yang betul-betul kita berinteraksi terus ataupun kita rasa dekat betul dengan Allah Subhanahu Taala. Yang pertamanya solat, yang keduanya Quran. Yang pertamanya solat, yang keduanya Al-Quran. Kita baca Al-Quran tu seperti mana kita berbual, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk insya-Allah boleh bersama saya lagi insya-Allah. Yang keduanya kita masuk tentang Al-Quran. Al-Quran. So saya cuba ringkaskan pada malam ini. Al-Quran ini kita cuba ambil masa dalam tempoh Ramadan Al-Mubarak ini untuk kita sama-sama memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Seperti mana kita ketahui, Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi sebut apa? Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang memeliharanya, orang yang menjaganya. Ini kelebihan Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan masdarul awal ataupun sumber pensyariatan yang pertama. Sumber dapat tasyri' ataupun syariat ni, rujukan yang pertamanya adalah Al-Quran. Dalam banyak-banyak, kalau hobi kita membaca hobi kita membaca. Mungkin tuan-tuan perempuan sekalian ada yang suka baca novel, suka baca buku sains, buku fiksyen, suka baca buku sejarah ataupun buku-buku sirah dan sebagainya. Tapi ketahuilah di samping kita suka baca buku kepimpinan ke, buku tentang tentang public speaking ke, tentang bisnes ke, di samping itu juga jangan kita lupa
tanggungjawab dan juga amanah kita untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ni membacanya tak ada kelebihannya, tak ada pada pembacaan buku-buku lain. Kan? Kita baca Al-Quran, setiap huruf tu akan mendapat pahala. Kan? Setiap huruf akan mendapat pahala. Kan? Nabi cakap apa? Setiap huruf tu akan mendapat 10 pahala. Kan? Dan aku tidak katakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya baca alif lam mim pun kita akan dapat 30 pahala. Mana dapat kan? Mana dapat kita dapat pahala tu kalau kita solat, kalau kita baca buku sejarah ke, buku kepimpinan ke, buku tentang bisnes ke, takkan dapat. Kalau kita baca Quran, setiap huruf tu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Bukan nak kata kita tinggalkan buku lain, tak, tapi pastikan kita peruntukkan dalam sehari semalam kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ada beberapa tanggungjawab yang cuba saya simpulkan, saya kongsikan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan boleh salin insya-Allah. Yang pertamanya ialah kita beriman dengan Al-Quran. Kan? Keimanan yang betul-betul bulat kepada apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristian, mereka tak beriman dengan Al-Quran. Kan? Apa yang Quran sampaikan, apa yang Allah sampaikan dalam Quran, mereka tak terima. Kan? Malah mereka mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Kan? Apa yang sesuai, yang cocok dengan mereka ni, mereka ambil sebagai pegangan mereka dan sebagai hujah untuk berhujah dengan orang lain. Dalam masa yang sama mereka meninggalkan ayat-ayat yang lain. Kan? Ada juga di antara mereka ni yang menukar ataupun mutarbelitkan, kan, menukar dan mutarbelitkan Al-Quran ini untuk kepentingan mereka. Tapi kita tak. Kita beriman dengan segala ayat yang turun daripada Al-Quran ni untuk kita laksanakan, untuk kita beriman dengannya. Tanpa kita mengubah sedikit pun ataupun kita menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan kita kat dunia ni. Tak kisahlah politik ke, kepentingan ekonomi ke, kepentingan peribadi ke sebagainya. Kita tak macam tu. Kita beriman dengan keseluruhan ayat yang ataupun Quran yang diturunkan ini. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, qiraah. Yang kedua ialah kita membaca Al-Quran. Kalau tuan-tuan lihat, saya ambil contoh Quran ni. Quran ni ada 30 juzuk. Satu juzuk tu ada 10 helai. Satu helai ada 20 muka surat lah kan. 20 muka surat. Saya dah baca dan saya dah buat sedikit pembacaan. Satu muka surat ni, satu muka surat Quran ni mengambil masa lebih kurang 2 minit. Mengambil masa lebih kurang 2 minit. 2 minit nak untuk baca. Kalau yang lambat tu mungkin dalam 5 minit dan sebagainya lah. Maknanya 5 muka surat mengambil masa 10 minit. Kalau setengah juzuk ataupun 5 helai 10 muka surat mengambil masa dalam tempoh lebih kurang dalam tempoh 20 minit. Kan? Satu juzuk Al-Quran hanya mengambil masa bagi orang kebanyakan, orang yang biasa baca dan sebagainya, hanyalah 40 minit je. Cuba tuan-tuan perempuan bayangkan. Hanya 40 minit kita boleh berjaya habiskan satu juzuk Al-Quran. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, kita cuba usahakan, sasarkan dalam bulan Ramadan ini paling tidak kita habiskan tilawah Al-Quran sekali. Maknanya kita habiskan pembacaan Quran kita ni paling tidak sekali dalam sebulan Ramadan ini. Maknanya sehari satu juzuk. Kan? Hanya 40 minit je. Yang mungkin lambat ataupun yang mungkin baca perlahan ataupun tak lancar, mungkin mengambil masa dalam tempoh sejam untuk satu juzuk ataupun sejam suku. Sejam suku. Jadi saya punya jadual kalau kongsikan, mudahnya. Lepas subuh, kita bangun subuh, kita dah bertahajud, kita dah witir, kita dah solat sunat subuh, solat subuh berjemaah, kita baca maksurat. Baca maksurat. Baca maksurat ni tuan-tuan perempuan sekalian, cuba siapa yang tak hafal lagi, cuba search apps maksurat maksurat sugra ataupun maksurat kecil sugra. Baca maksurat sugra ni, maksurat ni adalah himpunan zikir dan juga bacaan Al-Quran, ayat Quran yang telah dihimpunkan untuk pembacaan kita dan juga untuk untuk menjaga diri kita lah. Seeloknya dibaca waktu pagi selepas subuh sekali,
kemudian sebelum maghrib sekali ataupun lepas asar sekali, kan. InsyaAllah siapa yang baca ni kita dapat perlindungan lah, menjaga diri kita ni daripada bala bencana, daripada perbuatan-perbuatan yang mungkin keji, sihir dan sebagainya. InsyaAllah boleh kita atasi, boleh kita hadap benda tu dengan kita membaca zikir maksurat. Zikir maksurat ni sekejap je, satu maksurat surah tu dalam tempoh 10 minit boleh habis. Kalau baca slow sikit 15 minit. Kalau maksurat kubra mungkin 20 minit hingga setengah jam untuk habiskan. Jadi Quran tadi hanya 40 minit. Maknanya tuan-tuan sekalian ambil masa 10 minit 10 minit selepas subuh. 10 minit 20 minit. 20 minit kita baca selepas subuh, maknanya setengah juzuk. 10 minit sebelum zuhur, 10 minit lagi kita baca sebelum maghrib. Cukup satu juzuk Al-Quran kita baca sehari semalam. Ini peluang dan ruang yang kita ada lah. Siapa yang nak buat khatam Quran ataupun nak baca Quran dalam tempoh sebulan ni 2 kali 3 kali, jadi boleh gandakan lagi, boleh gandakan kiraan tersebut. Kalau nak senang bagi saya, 20 minit selepas subuh, 10 minit sebelum zuhur ataupun selepas zuhur, dan 10 minit lagi kita baca sebelum menunggu waktu berbuka. Cukup satu juzuk Al-Quran untuk kita baca sehari semalam. Yang mungkin lambat sikit ataupun yang tergagap-gagap mungkin mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk habiskan satu juzuk Al-Quran. Tapi jangan risau, siapa yang gagap tu ataupun siapa yang tak lancar tu akan dapat 2 pahala daripada pembacaannya. Yang pertamanya, kan, ini kelebihan mujizat Quran dan juga kelebihan yang Nabi bagi. Yang pertamanya, dia akan dapat pahala sebab dia membaca Al-Quran. Yang keduanya, dia akan pahala sebab apa? Dia berusaha untuk lancarkan bacaannya bila dia baca Al-Quran. Itu 2 pahala yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran. Itu tanggungjawab yang kedua. Tanggungjawab yang ketiga ialah tadabbur ataupun kita menghayati. Ini mungkin kelemahan kita ataupun kekurangan kita tak faham terus. Kalau orang-orang di tanah Arab ataupun orang-orang yang faham bahasa Arab baca macam-macam novel kan boleh baca Quran, tapi kita mungkin tak faham. Jadi kita kena perlukan satu tafsir Quran untuk kita memahami apa yang kita baca. Jadi tuan-tuan sekalian, ada 2 benda yang cuba tuan-tuan boleh target untuk bulan Ramadan. Yang pertamanya, kita cuba khatam Quran sekali, baca tilawah Quran. Yang keduanya, cuba tuan-tuan perempuan kita cuba khatamkan baca terjemahan Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Cuba buat. Kan? Kita baca tafsir ataupun terjemahan Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu benda yang boleh kita buat. Bila kita faham, kita akan lebih senang tadabbur, kita akan senang khusyuk dengan apa yang kita baca. Itu tanggungjawab ataupun amanah yang ketiga untuk kita beradab ataupun adab kita dengan Al-Quran. Yang keempat ialah kita beramal. Maknanya kita dah faham, kita dah baca, kita dah faham, kita beramal dengan apa intipati Al-Quran ni. Terlalu banyak kan arahan, larangan, galakan dan sebagainya Al-Quran, boleh baca dan juga boleh kita kena amalkan. Tuan-tuan dan perempuan yang mungkin tak berapa lancar atau memerlukan bimbingan, boleh cari para asatizah asatizah yang ada, kita boleh buat online kan, baca online untuk asatizah cek bacaan kita. Tanggungjawab yang kelima ialah kita menyampaikan pengajaran istifadah apa intipati Quran ni kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat sekeliling kita. Kan, apa ada pada Quran tersebut. Yang ketiga, yang terakhir ialah kita menghafal Al-Quran. Sempena dengan bulan Ramadan yang mulia nanti, tuan-tuan sekalian, cuba ambil masa untuk kita menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Juz 30 ke juz 29, 28, 27, 26, 25 ataupun 1, 2, 3, kita cuba hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Dan Al-Quran ni nak bagi mudah ingat, nak bagi mudah lekat dekat kita punya otak kita, dekat kita punya kepala kita, ialah kita baca balik. Maknanya kita, apa yang kita hafal tu kita baca dalam solat kita. Solat fardu ke solat sunat nawafil rawatib, kita baca dalam solat kita. Jadi itu mudah untuk kita ingat. Mudah untuk kita ingat balik. Saya teringat masa zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dulu, sekolah tahfiz dulu, kan ada yang boleh hafal Quran, rekod masa tu setahun hafal satu Quran.
Ada yang masa tu, lepas pada tu, ada yang buat rekod 6 bulan dapat hafal 30 juzuk Al-Quran. Dan last kali yang saya dengar, wallahualam, mungkin ada yang terkini yang boleh hafal, yang sempat menghabiskan hafalan 4 bulan sahaja menghafal keseluruhan ayat Al-Quran. Ini kelebihan mereka lah kan. Dan kebanyakan mereka yang saya kenal tu dah jadi doktor, jadi frontliner kan, dah jadi frontliner untuk merubat ataupun untuk merawat apa penyakit kes COVID-19 COVID-19 ni. Tu kelebihan yang Allah berikan. Siapa yang mendekati Al-Quran, siapa yang rapat dengan Quran, membaca Al-Quran, pasti Allah Taala akan mengangkat darjatnya, akan mengangkat apa haibah dia, akan mengangkat kedudukannya dekat dunia juga dekat akhirat nanti. Itu kelebihan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga adab dengan Al-Quran ni. Okey, sebelum saya nak hampir sejam kita ke udara pada malam ini, ada beberapa kuis di antara cara lain untuk kita nak mengajak ataupun nak menggalakkan anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk suka dengan Al-Quran. Kita cuba buat kuis, cuba buat kuis Al-Quran, kuis mengenai Al-Quran. Saya bagi contohlah kuis pada malam ni. Siapa yang melihat perkongsian pada malam ni, boleh write lah, boleh tulis komen lah, boleh bagi jawapan kat bawah tu lah kalau siapa yang ingat. Yang pertamanya, berapa kalikah kalimah Ramadan disebut dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran berapa kali Ramadan disebut di dalamnya? Ada yang boleh menjawab ke? Okey, saya bagi jawapan terus. Memandangkan tak ramai kita ada berapa orang ni. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi dalam Quran, perkataan Ramadan hanya diungkapkan, hanya ditulis sekali saja, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahr unzila fihi al-Quran. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah apakah nama surah-surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah, dengan Alhamdulillah. Ada 5 surah kan, surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba dan juga Fatir kan. Contoh lain, soalan lain kan, apakah nama surah-surah yang dimulakan dengan Tabaraka kan, Tabaraka. Berapa surah tuan-tuan sekalian? Ni kuis ni kita boleh mainkan, kita boleh soal jawab dengan ahli keluarga kita supaya masing-masing rasa dekat, rasa teruja, rasa nak mengetahui ulum Quran ataupun mengetahui tentang Al-Quran tersebut. Ada 2 surah saja yang dimulakan dengan Tabaraka kan. Surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk kan. Yang keduanya surah Al-Furqan kan, Tabarakallazi nazala Al-Furqan. Soalan yang keempat, sebutkan 5 nama Al-Quran yang masyhur. Yang masyhur kan, kita biasa dengar Al-Quran je kan, kita biasa dengar Al-Quran, tetapi sebenarnya ada 5 nama yang masyhur. 5 nama yang masyhur bagi Al-Quran. Apa jawapan dia kan? Yang pertamanya Al-Zikru, yang kedua Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Quran dan juga At-Tanzil. Ini 5 nama Al-Quran yang masyhur. Jadi kita boleh soal, tanya anak-anak kita, tanya isteri kita, anak-anak kita tentang soalan Al-Quran. Seterusnya, dalam Al-Quran hanya satu sahaja nama sahabat Nabi SAW yang disebutkan. Siapakah sahabat tersebut? Ada yang boleh jawab? Seorang je sahabat yang disebut namanya dalam Quran secara terang-terangan lah kan, secara terang-terangan. Siapa dia? Okey, jawapan dia ialah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu kan, dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha, itulah satu-satunya ayat. Ada jawapan saudara Fizwan Kasim jawab Zaid. InsyaAllah nanti ada hadiah, boleh bagi hadiah. Zaid bin Harithah
Soalan yang terakhir untuk malam ni tentang Al-Quran, supaya kita cinta tentang Al-Quran. Surah ini mengandungi 10 huruf waw. Walaupun ayatnya hanya 3 je, tapi dalam ayat tersebut ada 10 huruf waw. Apa dia? Surah apa? Sementara tunggu ni, boleh saya cek-cek balik. Tak tahu jawapan Okey, jawapan ni ialah surah Al-Asr. Balik rumah boleh kira balik kat rumah nanti boleh kira. Lepas ni boleh kira lah, buka Al-Quran, tengoklah surah Al-Asr, ada 10 huruf waw dalam surah Al-Asr. Itu sedikit tentang Al-Quran. Boleh lagi ni, boleh dengar hampir sejam kita ber-FB live yang tentang Quran tadi maknanya rumah yang dihiasi dengan Al-Quran ni sentiasa akan rasa sejuk, akan rasa seronok, akan rasa luas, akan rasa rahmat dan keberkatannya. Rahmat dan keberkatannya. Itulah kelebihan bila mana kita sentiasa mendampingi Al-Quran, kita buat kalau ada anak-anak ramai, kita boleh buat hafalan Al-Quran daripada surah An-Nas sampailah surah An-Naba ataupun Ad-Duha satu surah hafal kita bagi RM1. Sama juga kalau berpuasa ke satu hari puasa kita bagi RM1. Just galakan, sebagai galakan kita kepada anak-anak kita untuk sentiasa memperbanyakkan ibadah dalam bulan Ramadan. Yang terakhir pada malam ni insya-Allah yang terakhir ada mungkin dalam poin-poin lain ataupun poin tentang tentang kejiranan, tentang jodoh berbuka puasa, tentang aktiviti anak-anak, kita akan kongsikan dalam sesi akan datang. Yang terakhir saya nak kongsikan ialah tentang satu amal ibadah ini yang dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang-orang yang dah mati ni dia minta untuk dihidupkan kembali untuk buat amal ini. Okey, apa jawapan dia? Apa amalan tersebut Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah sebut Rabbi Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau dapat melambatkan ajalku ini walaupun sebentar, walaupun sedikit, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Cuba tuan-tuan perempuan kita bayangkan kita dah mati nanti, tiba dalam surah Munafiqun ni Allah ceritakan bagaimana yang si mati ni nak sangat minta okey, betul jawapan tak tahu line tak berapa elok sini jawapannya masuk lambat okey, betul apa ni, siapa ni, Nur Hafizah Muhammad Nasir. okey, betul jawapan dia, sedekah Allah sebut orang yang dah mati ni dia minta dihidupkan kembali. Dan diminta dalam tempoh yang sekejap dihidupkan kembali tu bukan untuk solat, bukan untuk baca Quran, bukan untuk berjihad, tetapi diminta untuk apa? Diminta untuk bersedekah. Jadi insya-Allah antara amal yang baik yang boleh kita laksanakan pada bulan Ramadan, setiap hari pada bulan Ramadan ialah tuan-tuan puan sekalian, kita jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa untuk bersedekah. Sekarang ni banyak zaman ataupun fasa PKP ni terlampau banyak tabung-tabung online yang disediakan. Tinggal lagi nak pilih je mana yang nak kita sumbangkan duit kita Jadi pada malam ini saya nak ajaklah tuan-tuan puan sekalian untuk kita bersedekah melalui Aman Palestin, melalui NGO Aman Palestin. Kita ada banyak tabung peribad COVID yang kita buat untuk kita bantu frontliner, untuk kita bantu hospital klinik yang terlibat dalam membantu merawat dan menghalang penularan wabak COVID-19 ini. Kita ada tabung Ramadan Karim untuk orang Palestin, kita ada package RBP dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan boleh search Aman Palestin, boleh cari maklumat tentang Aman Palestin dan sumbang ke arah mereka. Jadi kita ambil kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk kita bersedekah walaupun dengan nilai RM1
walaupun dengan nilai RM10 tetapi kita bersedekah setiap hari tanpa miss, malah meningkat-ningkat. Buatlah kan, hari ni RM1, esok RM2, RM3, RM4, sampailah kita dapat meningkatkan kualiti ibadah sedekah yang kita buat kan. Dan sebuah hadis yang Nabi kongsikan bagaimana bila para sahabat tanya pada Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat Nabi ni, tentang sifat dermawan Nabi ni, dan dia jawab apa? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas kan. Dan dia kata apa? Sesungguhnya Nabi ni seorang yang sangat pemurah kan, ataupun orang yang paling pemurah. Tapi dia sambung lagi, tetapi sifat pemurah Nabi ni akan lebih nampak, lebih zahir, lebih orang kata apa, lebih terbukti ketika mana masuknya bulan Ramadan. Dan diibaratkan betapa senangnya Nabi untuk berinfak ni kan, diumpamakan seperti apa? Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, angin yang bertiup. Maknanya terlampau senang untuk Nabi ni infak. Jadi kita ambil kesempatan pada Ramadan ini, kita ambil iktibar, kita ambil masa, kita ambil peluang untuk kita bersedekah setiap hari. Selepas waktu subuh, selepas solat subuh, kita bersedekah dalam tabung Aman Palestin ataupun tabung-tabung kita sediakan lah kan. Atau boleh juga kita buat tabung kat rumah kan, kita buat tabung kat rumah dan kita minta untuk anak-anak kita ni bersedekah walaupun 10 sen setiap hari. Kita sediakan supaya mereka sentiasa ada sifat nak membantu, ada sifat nak menabung dan sebagainya kan. Jadi kita ambil peluang untuk kita buat 3 amal ini. Jadi insyaAllah itu sahaja perkongsian ringkas pada malam ini tentang persediaan kita menghadapi bulan Ramadan yang mulia nanti. Yang pertamanya berkaitan dengan solat. Jadi kita cuba memperbaiki kualiti solat kita, solat fardu kita. Peluang yang sangat luas untuk kita sentiasa solat berjemaah dekat rumah masing-masing bersama ahli keluarga. Kita jaga waktu solat kita, solat berjemaah, dan kita cuba tadabbur, cuba khusyuk dalam solat. Dan jangan lupa kita solat sunat rawatib 12 rakaat dan juga kita solat sunat nawafil yang hampir 20 rakaat ataupun 19 rakaat termasuklah witir. Mula dengan apa? Tahajud, witir, solat sunat fardu subuh dan sebagainya. Kita cuba jadikan Ramadan sebagai syahrul solah ataupun bulan solat kita. Yang keduanya syahrul Quran. Kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kita jadikan Ramadan ini sebagai peluang untuk kita menghabiskan bacaan Quran ataupun kita mengulang hafazan Quran kita. Yang dah hafiz Quran tu ataupun yang dah hafal Quran, ambil peluang untuk kita ulang balik Al-Quran kita lah, 5 juzuk yang terakhir dan juga 5 juzuk yang awal ke sebagainya. Kita ambil peluang untuk kita perbaiki hafalan kita dan kita membaca ataupun kita membuat mengulang bacaan kita dalam solat fardu yang solat sunat yang kita kerjakan insya-Allah. Yang terakhir adalah sedekah. Jadi ini 3 perkara yang suka saya ingatkan supaya kita dapat buat konsisten. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan dalam Ramadan ini insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan sepotong doa. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati. Sekejap ada kapal terbang lalu. Sekejap Jadi insyaAllah kita akhiri perkongsian kita pada malam ini dengan kita membaca sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempatkan kita ataupun menyampaikan kita dalam Ramadan. Allah Ta'ala menghindarkanlah virus corona ataupun COVID-19 ini daripada kita semua dan dapat kita selesaikanlah menghilangkan wabak ini daripada kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wal marad
ومن سيء الأسقام اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم باركنا في